Salam hormat dan salam sejahtera. Bersama saya, Bu Mawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 15 Disember. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Setiap masyarakat dinasihati supaya peka akan insentif dan bantuan yang disediakan kerajaan negeri. Menteri Muda Pertanian Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ini memastikan bantuan yang disediakan kepada penduduk di negeri ini memberi manfaat tanpa ada golongan yang tercicir. Jelas Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dalam berdepan dengan pandemik COVID-19, pelbagai kemudahan dan bantuan secara percuma disediakan kepada mereka yang layak. Antara insentif dan bantuan berkenaan ialah kenyalang Gold Card, bantuan ibu bersalin, bantuan ihsan kematian, bantuan khas pesakit buah pinggang dan geran tahunan khas. Tambahnya lagi, borang permohonan bantuan boleh didapati daripada agensi kerajaan yang telah dilantik untuk melaksana bantuan tersebut. Beliau merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota berucap dalam program Hari Sarawak Ku Sayang di Dewan Masyarakat Bunga Raya Limbang. Pada program itu, sejumlah RM10,000 diperuntukkan kepada Persatuan Hinhua Limbang. Golongan usahawan disaran mengambil peluang yang disediakan kerajaan negeri untuk membantu perniagaan mereka, terutama yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menurut Menteri Muda Pembangunan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh, antara inisiatif kerajaan negeri adalah menyalurkan dana skim kredit mikro Sarawak SKMS berjumlah RM50 juta sebagai pinjaman kepada peniaga-peniaga kecil di negeri ini. Jelas Datuk Len Talif, terdapat dua pakej ditawarkan di bawah SKMS, iaitu pakej SKMS 1 bagi kumpulan B40 tanpa faedah dengan pinjaman maksimum RM10,000. Manakala SKMS 2 bagi kumpulan M40 dengan pinjaman maksimum RM50,000 selain faedah pinjaman 4% akan ditanggung oleh kerajaan negeri hingga 42 bulan. Beliau yakin inisiatif pinjaman ini dapat membantu perusahaan kecil sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Kerajaan negeri dalam masa COVID ini telah memperkenalkan inisiatif ini supaya bisnes di kampung-kampung, di rumah pajak akan terus berkembang. Tidak akan terjejas. Memanglah terjejas dari segi keperluan dan sebagainya, tapi at least yang masih bergerak, masih berjalan. Beliau merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang ditemui pemberita selepas menghadiri program keusahawanan SKMS Anjuran Dewan Ekonomi Melayu Sarawak yang diadakan di Dewan Masyarakat Kampung Rajang Tanjung Manis. Turut diadakan penyerahan replika cek kelulusan dana pembiayaan SKMS Cawangan Sarike berjumlah RM1.34 juta. Penggiat industri pelancongan diseru supaya terus memainkan peranan untuk menarik lebih ramai pelancong domestik. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting percaya penggiat industri di negeri ini mampu mempelbagaikan produk dan barangan pelancongan dalam meningkatkan jumlah kedatangan pelancong domestik ke negeri ini. Datuk Sebastian yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau berkata, mengambil contoh Miri yang memiliki keindahan alam semula jadi, ia sudah tentu menjadi tarikan untuk pelancong berkunjung ke kawasan itu. Namun, penggiat industri hendaklah mengambil langkah dengan memperkembangkan produk yang dapat dijadikan sebagai produk pelancongan bagi menjana ekonomi sekaligus meningkat pendapatan masing-masing. Beliau berucap di Miri pada majlis dialog bersama penggiat industri pelancongan Anjuran Dewan Usahawan Bumi Putra Miri yang disertai 45 orang peserta. Sejumlah RM1 juta diperuntukkan bagi infrastruktur pertanian untuk projek penanaman padi dan penternakan lembu daging di kawasan Serembu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu, Miro Simoh memberitahu peruntukan itu bagi pembangunan seperti projek tali air, kerja-kerja pembersihan tapak projek, jalan masuk dan juga sistem pengairan dan saliran. Kita jangkakan projek ini bermula pada tahun depan sebab sekarang kita menyediakan infrastruktur asas dulu, jalan masuk, land clearing dan tanam rumput.
Jelas Miro bagi projek penanaman padi melibatkan 242 hektar tanah dengan 36 orang peserta projek di kawasan Sekunyit dijangka bermula tahun hadapan. Beliau turut memberitahu projek penternakan lembu daging juga dijangka bermula tahun hadapan di Kampung Merembeh di kawasan seluas 48.5 hektar. Projek itu akan bermula dengan penanaman rumput napia sebelum membawa masuk 100 ekor bakal lembu bagi pembiakan lembu daging. Seramai 32 orang peserta akan terlibat dengan projek penternakan lembu daging tersebut. Miro Simuh berkata demikian selepas majlis penutupan program jangkauan komuniti pertanian di Dewan Kampung Kandis Lama Bau. Baik, perkembangan COVID-19. Kluster Green Hill di daerah Kuching, Miri dan Bintulu diisytiharkan tamat semalam menjadikan kluster besi di daerah Kuching satu-satunya kluster yang masih aktif. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan kluster Green Hill ditamatkan setelah tiada kes baharu dilaporkan dalam tempoh 28 hari dari tarikh kes terakhir dikesan. Sementara kluster besi masih aktif dengan kes positif kekal 12 orang termasuk kes indeks. Jumlah kes positif COVID-19 kekal 1,075 kes berikutan tiada kes baru dilaporkan semalam. Namun 5 pesakit dalam siasatan yang baru dilaporkan. Turut dilaporkan 1 kes telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital, manakala seramai 11 orang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital. Dalam pada itu, JPBN menetapkan beberapa tata cara bagi kemasukan ke negeri ini dari luar negara, Semenanjung, Sabah dan Labuan yang berkuat kuasa semalam. Bagi rakyat Sarawak yang kembali dari luar negara, wajib menjalani kuarantin selama 10 hari di pusat kuarantin. Ujian RT-PCR akan diambil pada hari kedua dan ke-8. Sekiranya keputusan ujian pada hari ke-8 negatif, mereka akan diberikan pelepasan dari pusat kuarantin pada hari ke-10 dan menyambung kuarantin di rumah sehingga hari ke-14. Bagi bukan rakyat Sarawak dan bukan warga negara Malaysia, juga diwajibkan kuarantin selama 10 hari dan mengambil ujian RT-PCR di pintu kemasukan. Keputusan ujian RT-PCR negatif tersebut sah selama 3 hari sebelum kemasukan ke Sarawak dan akan diberikan kuarantin di rumah sehingga hari ke-14. Manakala bagi warga negara dan bukan warga negara yang balik dari Semenanjung, Sabah dan Labuan juga akan dikuarantin selama 10 hari di pusat kuarantin. Ujian RT-PCR akan diambil pada hari kedua dan ke-8 dan sekiranya keputusan negatif, pelepasan dari pusat kuarantin diberikan pada hari ke-10 dan baki kuarantin disambung di rumah. Kesemua kemasukan itu akan dipasangkan gelang tangan atau wristband. Bagi kemasukan dari Sabah dan Labuan, ujian RT-PCR perlu diambil 3 hari sebelum kemasukan ke negeri ini. Kemasukan tanpa sebab yang penting daripada bukan rakyat Sarawak dari Sabah dan Labuan masih tidak dibenarkan. Penduduk di utara Sarawak berharap penggunaan vaksin COVID-19 dapat disegerakan dan selamat untuk digunakan. Rata-rata mereka yang ditemui menaruh harapan tinggi terhadap vaksin tersebut yang sudah pastinya dapat menghapuskan segala keresahan orang dan mereka dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Dan kita di Limbang tersepit dengan keadaan Brunei sekarang. Kita nak pergi lawas, mesti ada pasport dan perlu melalui cek untuk COVID dan itu adalah membawa kesusahan kepada rakyat Limbang. Jadi sekiranya ada, kita lebih senang untuk jalan keluar dan melihat saudara mara semua dan ia lebih menyenangkan. Memang kami harapkan itulah tahun depan dapat boleh edarkan untuk semua orang supaya semua orang boleh sehat sama-sama lah. Mana kita semua tiada halangan lagi kan untuk pergi ke rentas negeri, rentas negara, sempadan semua. Kita boleh pergi melawat, menancong macam biasalah. Saya harap COVID ni memang saya harap dia cepat habis supaya orang semua dapat, contohnya macam keluarga dong makan angin kah dekat luar negara ataupun tempat-tempat lain lah. Memang saya harap memang macam itulah. Sehingga kini, kerajaan Malaysia terus berusaha untuk membawa vaksin COVID-19 bagi memastikan kesihatan dan keselamatan rakyat terus terjamin.
Lebih 16,000 ekor anjing telah diberi vaksin di bawah program pemvaksinan anti-rabies di bahagian Sibu sejak tahun 2018. Menurut penolong pegawai Jabatan Veterina Sibu Anthony Janggu, bagi tahun 2020, program pemvaksinan anti-rabies tersebut telah diadakan di 12 lokaliti di bahagian itu. Dan kucing dari Semenanjung. Jelasnya selain program pemvaksinan, pihaknya turut mengadakan ceramah berkaitan rabies bagi meningkatkan lagi tahap kesedaran masyarakat terhadap bahaya wabak tersebut. Sambung lagi program ini di daerah Selangau, mulai dari 14 dan akhir 18 hari bulan 12 ini. Jadi tahun ini inilah program kita untuk suntikan anjing, pergi rumah ke rumah dan mass vaccination di dewan-dewan suara di kampung-kampung atau kawasan-kawasan setempat lah. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program pemvaksinan anti-rabies dari rumah ke rumah yang diadakan di daerah Kenawit. Sehubungan itu, Anthony menyeru mereka yang mempunyai anjing peliharaan untuk mendapatkan vaksin anti-rabies menerusi program-program yang diadakan oleh Jabatan Veterina bahagian Sibu. Program tersebut akan diteruskan tahun hadapan dalam usaha mengekang penularan wabak rabies. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Saudara, terus patuh SOP yang telah ditetapkan dan sentiasa amalkan mengimbas MySejahtera semasa berada di kawasan umum. Dengan itu, saya Bumawin, sehingga berjumpa lagi.